Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang dan disusung oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Katanya daripada Abi Salamah bin Abdurrahman bahawa beliau pernah berkata, Sa'altu Aisyata zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam kam kana sadaqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qalat kana sadaquhu li azwajihi 12 uqiyah wa nasha. Qalat atadri man nash? قال قلت لا. قالت نصف أوقية فتلك 500 درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. Maksudnya, aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha tentang aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha tentang berapakah mahar yang dibayar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkahwin dengan para isteri beliau. Dia menjawab, yakni Aisyah menjawab, maharnya kepada isteri-isterinya adalah 12 uqiyah dan nash. Dia berkata, tahukah kamu apa itu nash? Aku menjawab tidak. Dia berkata setengah uqiyah. Maka semua itu adalah 500 dirham. Inilah mahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada isterinya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum daripada ni pernah kita sebut antara perkara yang diwajibkan ke atas suami kena beri kepada isterinya apabila terjadinya akad perkahwinan ialah suatu harta ataupun harta yang dinamakan sebagai mahar. Bahasa Arab panggil mahar, kita panggil mahar. Mahar kahwin kita panggil. Yang mana mahar kahwin ini adalah perkara yang diwajibkan ke atas suami kena beri kepada isterinya apabila terjadinya akad perkahwinan. Itu secara ringkas berkenaan dengan mahar. Hukum suami memberi mahar kahwin kepada isteri adalah wajib. Hukum suami memberi mahar kahwin kepada isteri adalah wajib. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut, wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin. Dan dihalalkan kepada kamu wahai lelaki apa hak yang selepas daripada apa hak yang disebut sebelumnya. Hak yang lain dia halal, boleh berkahwin dengan mana-mana perempuan. Tapi
mung mencari perempuan tersebut dengan harta-harta kamu. Begitu Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Antabtagu, mentuntut perempuan itu dengan harta-harta kamu sebagai bayaran kepada perempuan. Tapi muhsinina ghaira musafihin, untuk berkahwin dengan perempuan itu bukan untuk berzina, bukan untuk melakukan perkara yang dilarang. Jadi mahar kahwin hukum dia adalah wajib. Cuma mahar kahwin ini dia tidak termasuk di dalam perkara yang wajib disebut di dalam akad nikah. Bahkan menyebut mahar kahwin dalam akad nikah, hukum dia hanyalah sunat sahaja. Kalau dalam akad nikah dah sebut mahar kahwin, tak apa, sah akad perkahwinan tersebut. Cuma menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, menyebut mahar kahwin di dalam akad nikah, hukum dia sunat untuk menghalang daripada berlaku perbalahan. Sebab tidak menyebut berapa jumlah, takut berlaku perbalahan lepas daripada tu. Jadi menyebut mahar kahwin dalam akad nikah tidak disyaratkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, la junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridah. Tidak mengapa kepada kamu nak cerai isteri-isteri kamu selama mana kamu tidak menyentuh mereka itu ataupun selama kamu tidak menetapkan kepada mereka itu akan mahar kahwin. Jadi dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ada menyebut perkataan tafridu lahunna faridah. Sebelum menetapkan mahar kahwin nak cerai. Jadi bermakna dalam akad nikah tidak disyaratkan menyebut mahar kahwin. Walau bagaimanapun, sebagaimana yang kita sebut tadi, sunat kita menyebut mahar kahwin dalam akad nikah. Adakah ada kadar yang tertentu yang ditetapkan oleh syarak dalam meletakkan mahar kahwin? Jawapannya tidak ada. Bahkan setiap perkara yang dinamakan sebagai harta, walaupun sedikit, sah untuk dijadikan mahar kahwin. Berpandukan kepada hadis yang mana seorang lelaki ketika dia nak nikah dengan seorang perempuan, Rasulullah suruh dia cari mahar kahwin. Kata Rasulullah, faltamis walau khataman min hadid atau kama qala, carilah walaupun sebetuk cincin daripada besi. Begitu juga tidak ada batasan banyak mana mahar kahwin. Misalnya ni paling kurang tak ada, paling banyak pun tak ada. Banyak mana mu nak bagi, silakan, tak ada masalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Kalau mu tak mudah kepada bini mu nak nikah dengan orang lain pula, nak pisah daripada bini itu, sedangkan sebelum daripada ni kamu beri mahar kahwin kepada dia qintar, harta yang banyak, jangan ambil sikit pun daripada harta yang telah beri kepada dia daripada mahar kahwin tersebut. Jadi Allah Ta'ala sebut qintar, jadi tak ada masalah nak banyak mana pun untuk diberikan dalam mahar kahwin kepada perempuan. Namun perlu kita kena tahu bahawasanya memudahkan mahar kahwin ia termasuk di dalam keberkatan kepada perempuan tersebut, sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Hakim An-Naisaburi, kata daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Aisyah mengangkat hadis ini kepada Rasulullah, katanya, inna min yumnil mar'ati taysira khitbatiha wa taysira sadaqiha. Sesungguhnya di antara keberkatan seorang perempuan adalah mempermudahkan peminangannya dan mempermudahkan mahar kahwinnya. Baik, hadis yang kita nak bincang ni, hadis yang kita baca saat ni, menceritakan tentang mahar kahwin yang pernah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada isteri dia. Yang mana dalam hadis ni
Aisyah menceritakan bahawasanya mahar kahwin Rasulullah yang diberikan kepada isteri dia sebanyak 12 uqiyah dan nash. Nash ni separuh, 12 uqiyah dan separuh. Jumlah semua saat itu adalah menyamai 500 dirham. Dirham ni adalah perak. Dia kalau satu dirham berat banyak mana kalau kita nak kira gram. Dia satu dirham dia menyamai 2.975 gram. 2.975 gram. Okey, itu satu dirham. Satu dirham menyamai 2.975 gram. Jadi kita tak mudah gini ya, kita nak buat lebih mudah kan. Kita tak satu dirham 3 gram. Lebih mudah sikit ya. Main benda 2.975 gram, jadi payah nak kali lagi. Okey, kita tak 3 gram satu dirham. Satu dirham 3 gram. Jadi 500 dirham bermakna 1,500 gram. Betul tak itu? Betul Jadi sekilo setengah. Baik, okey, kita nak tengok nilai yang. Berapa nilai yang leni? Perak tak diam tengoklah, tengok dan harga pasaran, tengok. Hari ni perak 1 gram harga dia adalah RM3.47 sen, lebih kurang RM3.47. Okey, kita letak RM3.50. Nak mudah kira je, nak mudah kali je. Letak RM3.50 segram. Okey, RM3.50 kali kepada 1,000. Tu RM3.50 kali kepada 1,500 gram. Jadi lebih kurang dalam 5,200 apa? Lebih kurang tu tak? 5,200 lebih tak? Kira diri ya. Cuba kira kali. RM3.50 kali 1,500 gram. Betul tak? Dalam lebih kurang dalam 5,200. Lebih kurang lebih kurang Kadar tu je. 5,220. 50. 20. Lebih kurang lah, betul dah. 5,200 lebih kurang gitu kan. Okey. Tu banyak tu jelah. Kalau disembah kepada mahar kahwin hak yang pernah diberi oleh Rasulullah kepada isteri dia. Cuma Rasul bagi perak. Sebab ketika dulu mata wang adalah perak. Perak. Kita ni mata wang kita duit. Itu nilai yang dia, lebih kurang. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian katanya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, lamma tazawwaja Ali Fatimah radhiyallahu anhuma qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'tiha syai'a. Qal ma 'indi syai'. Qal fa aina dir'uka al-hutamiyah. Ketika Ali menikah dengan Fatimah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, berikan sesuatu kepadanya, kepada Fatimah. Ali menjawab, aku tidak mempunyai sesuatu. Beliau yakni Ali radhiyallahu anhu bertanya, beliau yakni baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, mana baju besi hutamiyah milikmu itu? Baik. Kemudian Ali memberi baju tersebut kepada Aisyah, kepada Fatimah radhiyallahu taala anhuma. Jadi dalam hadis ni Abdullah bin Abbas menceritakan tentang mahar kahwin yang pernah diberikan oleh Sayyidina Ali kepada Fatimah. Fatimah adalah anak bangsu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak perempuan Rasulullah, anak bangsu Rasulullah. Sayyidina Ali sepupu Rasulullah. Dan Rasul bela dia. Masa dia kecil dulu Rasul ambil dara dia. Baik. Jadi apabila Rasulullah, Sayyidina Ali, Fatimah berhijrah ke negeri Madinah,
selepas daripada peperangan Badar sekejap, maka Sayyidina Ali masuk minta anak Rasulullah, Fatimah, masuk minta. Cuma adalah cerita-cerita yang diceritakan dalam kitab sirah. Jadi orang kata, orang khabar kepada saat ni, kalau pergi kenang pergi minta dengan Rasulullah, Rasulullah bagi kemung. Kalau kenang anak dia pergi minta, Rasulullah bagi kemung. Dia pun mari duduk depan Rasulullah, tak berani nak cakap. Duduk depan Rasulullah, tak berani nak cakap. Tak, Sayyidina Ali ayah dia meninggal dunia dah. Rasulullah yang jaga dia. Tak berani nak cakap. Lepas tu Rasulullah tanya dia. Ada disebut dalam beberapa kitab sirah. Rasulullah tanya dia, ada hamda ni, kemari nak tanya Fatimah. Dia kata gitulah. Lepas tu Rasulullah tanya, dah ada benda? Dia kata tak ada benda. Memang Sayyidina Ali orang susah sungguh, tak ada benda. Lepas tu Rasulullah tanya, dah baju besi murah? Dia kata ada, tapi murah sangat tu Rasulullah. Tak apalah, bagi kepada dia. Maksudnya tetap Rasulullah suruh dia bagi mahar kahwin kepada Fatimah. Kemudian Rasulullah mengkahwinkan Sayyidina Ali dengan Fatimah radhiyallahu taala anha. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin nukihat ala sadaqin aw hiba'in aw 'idatin qabla 'ismatin nikah fahuwa laha wa ma kana ba'da 'ismatin nikah fahuwa liman u'tiyah wa ahaqqu ma ukrima ar-rajulu 'alaihi ibnatuhu aw ukhtuhu. Siapa pun wanita yang dinikahi atas dasar mahar, hadiah atau janji sebelum sempurnanya akad nikah, maka ia untuk isterinya. Dan apa yang diberikan setelah daripada sempurnanya akad nikah, maka ia adalah milik orang yang diberi. Dan sesuatu yang paling berhak dihadiahkan kepada seorang lelaki sebagai bentuk penghormatan baginya adalah sesuatu yang dihadiahkan kepada anaknya, anak perempuannya dan saudara perempuannya. Hadis ini diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan beberapa orang ulama hadis yang lain. Cuma hadis ni ada sebahagian daripada ulama menilai sebagai hadis dhaif. Maksud hadis ni benda, mana-mana perempuan yang lelaki hak yang telah minang dia beri kepada dia sesuatu harta ataupun beri kepada keluarga dia, yang mana pemberian tersebut sebelum daripada akad nikah. Kita nak faham hadis ni dulu. Sebelum daripada akad nikah, maka pemberian itu bukan milik kepada orang yang diberi, bukan milik kepada perempuan. Kita buat contoh. Ni tunang anak puang kita, dia pun jumpa kita tu pasar, dia pun beli buah-buah, dia wi kita, senyap gitu je. Baik, dia beli buah, wi kita, lepas tu senyap. Dia tak khabar benda pun, maka buah tu milik siapa? Milik anak perempuan kita. Itu maksud daripada hadis. Sebab benda? Sebab dia tak, kalau dia anak perempuan kita tu bukan tunang dia, tak baik tak wi kita. Boleh faham ke tak? Ini maksud daripada hadis dulu. Kita nak rakyat maksud daripada hadis. Nanti kita akan khabar hukum lepas daripada ni. Ini di antara benda yang penting. Nanti kita akan khabar hukum yang penting, yang mungkin ramai di kalangan masyarakat kita tidak mengetahui hukum ini. Yang mungkin. Kata mungkin ramai di kalangan masyarakat kita tidak mengetahui hukum ini. Jadi orang lelaki hak yang menjadi tunang kepada perempuan, dia bagi duit ke, bagi benda ke kepada perempuan, maka milik perempuan. Dia bagi kepada keluarga perempuan, juga milik perempuan. Kerana dia tidak akan bagi melainkan kerana dia nak perempuan tersebut. Baik. Tetapi kalaulah pemberian itu berlaku selepas daripada akad nikah,
Dia beri ke ayah orang puang, mak ke puang, maka milik kepada ayah perempuan dan milik kepada mak perempuan tersebut. Kalau bagi kepada bini dia, milik bini dia. Dia bagi kepada mak bini dia, milik kepada mak bini dia. Tapi kalau sebelum daripada tu, milik orang puang belaka. Sebab dia bagi kerana dia, kerana orang puang. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ni maksud daripada hadis ini. Okey, kita nak cerita pula tentang hukum yang disebut oleh ulama fiqh. Cuma ulama fiqh dia tidak melihat kepada hadis ini saja, bukan dia melihat pula kepada dalil-dalil yang lain. Sebab hadis ni kita cerita dah, sebahagian daripada ulama hadis menilai sebagai hadis dhaif. Tapi hadis dhaif kita kena ingat dia bukanlah sampai ke bukanlah hadis palsu. Hadis dhaif kerana tidak cukup syarat penerimaan dalam hadis ini. Baik. Menurut pandangan ulama fiqh, pemberian yang diberi oleh lelaki kepada perempuan ataupun kepada ayah perempuan, maka kita kena tengok. Kita kena tengok kepada qarinah. Kita kena tengok. Kalau jelas lelaki saat itu beri kepada ayah orang puang, jelas dia bagi kepada ayah puang. Sebagai contoh, ni tarikh lahir ayah orang puang kali ke 77. Maka dia pun pergi beli kasut. Kasut orang lelaki. Sahai ayah orang puang, wi kepada ayah dia. Itu jelas dia pemberian kepada ayah perempuan. Baik. Kalulah tarikh lahir perempuan tersebut, ni sebelum daripada akad nikah dulu kita nak cerita. Sebelum daripada tarikh lahir tersebut, sebelum daripada akad nikah, dia beri kepada perempuan. Yang mana dia beri kepada perempuan saat ni tu kerana hari lahir perempuan, tak kira lah dia bagi benda pun. Duit ke, bagi kasut ke, bagi gelang ke, rata ke, cincin ke, tak kira lah. Maka dikirakan milik perempuan itu. Maka kita tengok kepada benda, kepada qarinah. Ini kita nak cerita yang sebelum dulu. Dia di sini penting kita kena tahu. Apabila dia beri kepada perempuan ni, jadi milik perempuan ke, dia bagi kepada ayah kepada perempuan, jadi milik perempuan ke, ataupun bukan jadi milik perempuan ke, ataupun milik masih lagi dikirakan tergantung ke, bagaimana? Ni benda yang penting. Sebab benda ni penting. Kalau masih lagi tergantung, sebagai contoh, masih lagi benda tergantung. Kalau masih lagi tergantung, tiba-tiba si perempuan meninggal dunia sebelum daripada akad perkahwinan, maka barang saat itu perlu dipulangkan kembali kepada lelaki tadi. Boleh faham ke tak? Ataupun orang lelaki itu benda mati sebelum daripada melangsungkan akad perkahwinan, maka barang tu jadi harta pusaka. Ataupun putus tunang, tak jadi tak nikah, perlu dipulangkan kembali. Kalau tergantung, kalau jelas dah dia bagi kepada ayah orang puang, maka menjadi milik kepada ayah orang puang. Kalau menjadi kepada perempuan, kena tengok. Kalau diberi kepada orang puang, kena tengok. Kena tengok dia beri ni semata-mata beri ke ataupun beri kerana nak nikah. Kena beza di antara dua tu. Kalau dia beri semata-mata beri, maka jelas menjadi milik kepada perempuan. Tapi beri kerana nak nikah, tiba-tiba perkahwinan tidak terjadi, maka pemberian tersebut tidak sah. Boleh faham? Sebab dia bukan semata-mata beri, tetapi beri untuk mengharapkan dapat bayaran. Tiba-tiba tidak dapat bayaran, maka dipulangkan kembali pemberian tersebut. Ulang sekali lagi ya. Ini benda yang penting. Sebab kalau kita tidak ambil tahu bab lagu ni, maka akan terjadi makan harta manusia secara batil. Dan hukum ini mungkin ramai di kalangan masyarakat kita tidak mengetahui. Seorang lelaki, dia telah bertunang dengan seorang perempuan. Sebelum daripada akad nikah, dia bagi hadiah cincin ke, gelang ke, rata ke. Baik, tiba-tiba tak jadi tak nikah. Sama ada pembatalan daripada pihak lelaki ataupun daripada pihak perempuan,
tak kira. Ataupun salah seorang daripada keduanya meninggal dunia sebelum daripada akad perkahwinan, bagaimanakah status pemberian tadi? Adakah milik perempuan ataupun tidak? Maka ulama mazhab Imam Syafi'i berpandangan. Ni kita kamu mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Pandangan mazhab Imam Syafi'i berpandangan bahawasanya kena tengok. Kalau sekiranya pemberian yang diberi saat itu adalah semata-mata pemberian, bukan pemberian yang mengharapkan gantian. Kita ada pemberian semata-mata pemberian tanpa mengharapkan pertukaran, maka barang tu adalah milik perempuan. Jadi ke, tak jadi nikah ke, mati ke, sebelum daripada akad nikah, itu milik perempuan. Tak ada bagai dah, ada sakut paut dengan lelaki yang memberikan barang tersebut. Tetapi kalau pemberian tersebut bertujuan untuk gantian, benda gantian dibagi ni sebab dia nak nikah dengan dia, tujuan nak nikah, bagi tujuan nak nikah, tiba-tiba bayaran dan gantian tidak dapat, maka dia berhak untuk mengambil semula barang hak yang diberi. Itu kita kena faham. Dan hak yang apa hak yang hamba sebut ni, mungkin orang kata kali pertama dengar ni, ada setengah orang kata kali pertama dengar. Kali pertama dengar mudah belajar. Kalau belajar tak bukan kali pertama dengar. Kalau belajar. Baik, dalam kitab Tuhfatul Muhtaj karangan Imam Ibn Hajar Al-Haytami, Imam Ibn Hajar Al-Haytami kata lagu mana? Far'un. Dia kata khatabam ra'atan, seorang lelaki dia meminang seorang perempuan. Okey, terjadi dah peminangan. Upang bersetuju dah. Thumma arsal au dafa'a bila lafdhin ilaiha malan qabla al-'aqdi. Kemudian dia hantar ataupun diberi tanpa menyebut, tanpa jelas dengan lafaz. Lafaz tak ada. Kalau lafaz ni saya hadiah kepada awak, itu masalah lain. Ni masa diberi saat itu dia tidak melafazkan apa lafaz bagi barang sebelum daripada akad, dan dalam hati dia bukan niat untuk tabarru' kepada perempuan tersebut. Katanya thumma waqa'al i'radu minha aw minhu, kemudian tak jadi nak nikah, sama ada tak jadi saat itu daripada pihak perempuan ataupun daripada pihak lelaki. Raja'a bima wasadaha minhu, maka lelaki tadi boleh ambil balik benda hak yang dia beri kepada perempuan tersebut. Kama afadahu kalamul Baghawi wa atamadahu al-Adhra'i wa naqalahu az-Zarkashi wa ghayruhu 'anil Rafi'i, sebagaimana dapat difahami daripada kalam Imam Al-Baghawi, dan pandangan ini dipegang oleh Imam Al-Adhra'i dan Imam Zarkashi. Selain daripada Imam Zarkashi menakalkan pandangan ini daripada Imam Rafi'i. Ini disebut dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Jadi kena tengok pemberian tu lagu mana. Kalau jelas lafaz, ni saya bagi hadiah kepada awak, jelas daripada lafaz. Ataupun kalau tak jelas pun tak, dia bagi je barang, dia bagi je barang kepada perempuan tersebut, maka kena tanya kosak dia lagu mana masa bagi tau. Oh, saya bagi teguh dah, tak boleh pulang, tak ada ambil mula lah sebab bagi dah. Tapi masa dia bagi saat itu kepada perempuan dengan kosak untuk mendapat gantian, iaitu perkahwinan dengan perempuan tersebut, tiba-tiba gantian tidak dapat, maka dia boleh minta semula apa hak yang diberi kepada perempuan itu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian katanya daripada Alqamah, daripada Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, annahu su'ila an rajulin tazawwaja imra'atan wa lam yafrid laha sadaqa wa lam yadkhul biha hatta mat. Faqala Ibnu Mas'ud laha mithlu sadaqi nisa'iha la waksa wa la shatat wa 'alayha al-'iddah wa laha al-mirath. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروعاء بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت ففرح بها ابن مسعود.
bahawasanya Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah ditanya. Siapa Abdullah bin Mas'ud? Salah seorang daripada sahabat Rasulullah yang alim. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ramai, tapi orang yang alim sungguh hanya beberapa orang sahaja. Antara sahabat Rasulullah yang alim adalah Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Ni sahabat yang alim belaka ni. Abu Hurairah, Aisyah, Anas bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhum jami'an. Ni sahabat-sahabat yang alim belaka, termasuklah Abdullah bin Mas'ud. Dan Abdullah bin Mas'ud ni antara kelebihan beliau, pernah Rasulullah khabar, raditu li ummati ma radiya laha ibnu ummi abd. Maksudnya, aku redha untuk umat aku setiap perkara yang ibnu ummi abd redha untuk umat aku. Kalau benda ni ibnu ummi abd redha untuk umat aku, maka aku redha untuk umat aku. Siapa tahap tu? Siapa ibnu ummi abd? Iaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Yang mana berlaku di zaman tersebut, di zaman Abdullah bin Mas'ud, ada seorang lelaki, dia berkahwin dengan seorang perempuan. Berlaku dah akad nikah. Tapi masa akad nikah, dia tidak menetapkan mahar kahwin. Dia tidak menetap mahar kahwin. Kemudian lepas daripada nikah, dia tidak setubuh lagi dengan isteri dia. Kemudian lelaki tersebut meninggal dunia. Dia nikah dengan seorang perempuan. Dia tidak sebut mahar. Dalam akad nikah tak sebut mahar kahwin. Tadi kita cerita dah, walaupun tak sebut mahar kahwin, nikah tetap sah. Kerana sebut mahar kahwin bukanlah wajib. Bahkan hukum dia adalah sunat sahaja. Lepas tu tak ada lagi nak setubuh dengan isteri dia, tiba-tiba si suami meninggal dunia. Baik. Maka orang tanya Abdullah bin Mas'ud, bagaimana orang puang dia ni? Kena tak mahar kahwin? Lepas tu orang puang dia dapat saka ke tak? Ada iddah tak? Itu soalan-soalan yang perlu kita kena tahu. Maka Abdullah bin Mas'ud kata lagu mana? Perempuan itu kena bagi kepada dia mahar kahwin. Dan ambil mana? Ambil daripada harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati, oleh suami dia. Kena bagi mahar kahwin dia. Dah kan tidak ditetapkan mahar kahwin, kena bagi mahar kahwin dia mahar misil. Mahar misil ni adalah kena tengok keluarga dia berapa ramai-ramai. Rata-rata keluarga dia berapa, kakak dia, adik puang dia, mak dara dia berapa mahar kahwin. Rata-rata dalam, kalau zaman kita kata rata-rata dalam 10,000. Okey, kena bagi 10,000 mahar kahwin dia. Kemudian kata dia tidak boleh dikurangi dan dilebihkan. Bagi jangan kurang daripada hak tu. Jangan lebih. Melainkan kalau perempuan saat itu halal, tu bab lain. Itu yang pertama. Lepas tu Abdullah bin Mas'ud kata perempuan tersebut mesti kena beriddah. Walaupun untuk lelaki dia tidak menyentuh dia, mesti kena beriddah selama 4 bulan 10 hari. Sebab Allah Subhanahu wa taala sebut gitu dalam Quran. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa 10. Mesti kena beriddah selama 4 bulan 10 hari. Ni kita kena faham ni. Kadang-kadang berlaku dalam masyarakat kita. Lepas daripada akad nikah, hak lelaki dengan hak puang, dah nak pergi ambil gambar tepi patah apa semua sekali. Hak lelaki pula jenis marpik pula. Awal boleh bini saat ni tu suka ang. Dah lama dah nak bini, baru boleh bini suka ang. Nyelepai betul lagu mana nonginyo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati. Dah ada lagi nak setuh bini dia. Okey, dah bini saat ni tu ada iddah ke tak? Kalau bab mahar kahwin, biasanya mahar kahwin kita sebut dalam akad nikah. Bahkan siap tu imam tanya dah mana mahar kahwin. Siap tanya gitu imam. Tu imam tanya, mana mahar kahwin? Baik. Kita mahar kahwin tak apa, kita nak cara. Kita nak cara benda. Dah bini dia saat itu ada iddah ke tak? Sedangkan tu lelaki tak setubuh lagi. Kata Abdullah bin Mas'ud, perempuan itu ada iddah.
Okey, yang kedua, yang ketiga, selagi. Benda. Dah perempuan tu dapat saka ke tak? Kata Abdullah bin Mas'ud, perempuan tu dapat saka daripada suami dia. 3. Yang pertamanya, kena beri mahar kahwin. Yang keduanya, perempuan tu kena beriddah selama 14-10 hari. Yang ketiganya, perempuan itu dapat pusaka daripada harta peninggalan suami dia. Kemudian, ada seorang sahabat Rasulullah, nama Ma'qil bin Sinan al-Ashda'i. Dia kata lagu mana? Hak hukum saat itu, wahai Abdullah bin Mas'ud, bertepatan dengan apa hak yang Rasulullah hukum pada seorang perempuan di kalangan kami yang kematian suami dia, iaitu Birwa' bint Washiq. Sama. Maka gembira sungguh Abdullah bin Mas'ud. Sebab Abdullah bin Mas'ud, masa dia hukum saat itu, dia melihat kepada dalil yang umum. Dia melihat kepada ayat Quran, hadis. Hukum dia lagu tu. Tapi rupa-rupanya benda ni pernah berlaku di zaman Rasulullah, tidak sampai kepada Abdullah bin Mas'ud. Apa hak yang diputuskan oleh Abdullah bin Mas'ud bertepatan dengan apa hak yang Rasulullah khabar. Allah gembiranya. Tu maksud fa fariha biha Ibnu Mas'ud. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita mengharapkan apa yang kita bincang pada malam yang mulia ini ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala a'la wa alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله